Assalamualaikum dan salam sejahtera dan juga selamat tahun baru. Ini TV Minda Profesor Negara bersiaran untuk pertama kalinya pada tahun ini. Dan tajuk yang kita akan pilih pada hari ini ialah isu governance Malaysia, penyelesaiannya bagaimana. Dan tetamu hormat kita pada hari ini ialah Tan Sri Abdul Hakim bin Mohamad kepada korupsi negara ataupun dia. Selamat pagi Tan Sri. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Untuk bicarakan isu ini, Tan Sri, saya akan buka dengan kalau terlihat laporan daripada indeks yang dikeluarkan oleh Transparency International mengenai korupsi. Dia menunjukkan daripada berbanding tahun 2018, di tahun 2019 kita ada peningkatan. Kalau di 2018 kita ada 60% daripada 181 negara. Tetapi pada tahun 2019 kita meningkat kepada 10 anak tangga menjadi 51. Itu secara positifnya lah. Di peringkat antarabangsa, imej kita dengan usaha untuk meningkatkan demokrasi dan governance agak baik. Tetapi dari sehari ke sehari kita lihat di negara kita ni isu-isu korupsi yang melibatkan penguatkuasa menjadi tajuk-tajuk utama seperti isu pegawai penahanan pegawai immigration, isu kartel daging misalnya. Jadi ini menjadi persoalan banyak kepada masyarakat tentang bagaimana kedudukannya soal governance dan integriti di negara kita. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita berasa amat bertuah kerana dapat bersama dengan Tan Sri yang begitu lama dalam institusi SPRM khususnya dan dalam usaha untuk memperkukuhkan governance di negara kita ni. Dan kalau boleh saya rasa penonton tahu yang Tan Sri berkhidmat di di bawah 4 kerajaan sebelum ni dan sekarang menjadi penasihat kepada institut yang begitu penting iaitu Pusat Governance dan Anti Rasuah Malaysia. Untuk awalnya boleh kita nak minta Tan Sri berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan latar belakang sejarah dan apa yang Tan Sri rasakan batu tanda penting atau milestone dalam memperkukuhkan soal governance dan pencegahan rasuah di Malaysia. Silakan Tan Sri. Terima kasih. Saya rasa isu governance dan usaha memerangi rasuah dalam negara ini dia banyak bergantung kepada, kalau kita lihat semua sarjana-sarjana yang buat kajian dan juga daripada pengalaman saya sendiri, the leadership is very important. Kepimpinan adalah merupakan satu faktor yang kritikal di dalam usaha untuk membina, meningkatkan governance, meningkatkan integriti dan memerangi rasuah. Kalau kita lihat dalam ketemadunan manusia sendiri, segala perubahan, tindakan-tindakan pemimpin, tindakan-tindakan mereka yang berada di dalam mempunyai kuasa, mempunyai ripple effect, mempunyai kesan yang cukup besar kepada masyarakat. Catatan sejarah dalam dunia ini pun mengenai tindak tanduk pemimpin-pemimpin. Jadi kalau kita lihat dalam negara kita, sejak daripada kemerdekaan, malah usaha untuk memerangi rasuah dalam negara kita bermula sebelum kemerdekaan lagi. Tapi yang baiknya kita dapati bahawa pemimpin kita sejak daripada merdeka sentiasa memberi keutamaan kepada usaha memerangi rasuah. Tapi soalannya, are we really touching the real nerve cause of corruption? Sama ada usaha kita, usaha yang berbentuk memegang ranting-ranting, mencatas ranting-ranting, ataupun kita memegang akarnya supaya ianya terus mempunyai kesan yang besar. Jadi saya melihat bahawa usaha memang berterusan daripada kemerdekaan sehingga ke hari ini. Yang bezanya ialah pendekatan-pendekatan masing-masing. Kalau kita lihat mula-mula lagi, kita antara negara di dunia, negara terawal di dunia yang mempunyai specific anti-corruption agency. Sebelum tahun 90-an dalam dunia ni tak lebih daripada 20 agensi pencegahan rasuah di dunia. Dan yang tertua walaupun Singapura claim that dia menubuhkan anti rasuahnya,
Anti Corruption Agency-nya pada tahun 1952 dan kita 1959, tetapi saya memegang kalau dari segi selepas kemerdekaan kita mempunyai sama-sama mempunyai mekanisme yang sama memerangi rasuah semasa kita selang beberapa tahun selepas kita mendapat kemerdekaan. Tapi Singapore claim that he is the oldest anti-corruption agency in the world, but that one is a polemic yang saya biarkan dekat situ sajalah. Tetapi kalau kita lihat di sejarah di seluruh dunia, agensi pencegah rasuah, kita adalah dikategorikan antara anti rasuah yang terawal di dunia. Dalam konteks itu, kita mendapati bahawa kita melalui proses yang cukup banyak, malah hari ini di International Anti-Corruption Academy dan UNODC sentiasa melihat kita sebagai salah satu rujukan apabila mereka hendak mendapatkan beberapa perkara. Sebagai contohnya, kita punya plan anti rasuah nasional yang dilancarkan oleh kerajaan pada 2019 telah pun menjadi rujukan kepada UNODC apabila untuk melihat bagaimanakah reform yang sebenar harus dibuat dalam merangi rasuah. Tapi perbezaan-perbezaan antara empat pemimpin saya melihat bahawanya ianya berbeza berdasarkan kepada masa tersebut. Pak La misalnya, dia melakukan reform pada 2003, perubahan IAM dan juga Plan Integrity National adalah berasaskan pada kajian yang dibuat oleh sebuah universiti, mendapati bahawa 34% daripada golongan belia, terutamanya mahasiswa kita, merasakan mereka akan melakukan perbuatan rasuah sekiranya terpaksa ataupun dalam keadaan yang kondusif. This is very dangerous to the country. Itu sebabnya Pak La melihat bahawa kita harus mengambil tindakan yang tegas dan agresif dalam memastikan pendidikan, awareness ke atas rakyat Malaysia, terutamanya golongan yang muda dan mahasiswa itu mendapat perhatian dan pendidikan sewajarnya. Tapi sebelum itu pada 1997 Perdana Menteri Tun Mahathir pada masa itu apabila Transparency International mengeluarkan indeksnya yang pertama, walaupun kita pada masa itu kedudukan 23 dan skor kita melebihi daripada 5.28 tak silap saya. Tapi pada masa itu saya diarah untuk pergi ke Berlin untuk melihat dan bincang dengan Peter Egan, iaitu Transparency International, apakah kaedah yang dipakai dan bagaimana kita boleh mengatasi masalah rasuah. Dan sebaliknya saya di situ dan kita membuat perbincangan dan membuat kajian apakah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Pada masa itu Tun Mahathir bersetuju bahawa kita memerlukan undang-undang yang memberi yang sama, lebih kurang sama dengan di ICAC Hong Kong, iaitu Living Beyond Means. Walaupun kita tak dapat undang-undang Living Beyond Means, tetapi kita ada undang-undang yang berujuk kepada unexplained property, iaitu kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan penubuhan jawatan kuasa khas, jawatan kuasa mengenai keutuhan dan integriti disuruh seluruh jabatan kerajaan menubuhnya. Jadi perbezaannya ada. Pada masa Tun Mahathir dia melihat pada masa itu apabila CPI mula-mula keluar. Pak La apabila melihat bahawa 34% daripada pelajar-pelajar terdedah akan melakukan perbuatan rasuah sekiranya perlu, dan apabila 2010 didapati bahawa kerajaan berpandangan setelah membuat survey pada rakyat, dapati bahawa masalah rasuah adalah satu masalah yang rakyat amat prihatin dan mendaki kerajaan mengatasinya. Itu sebabnya ianya menjadi satu agenda dalam 6 agenda transformasi negara. Seterusnya apabila 2018, apabila kerajaan baru tubuh, maka yang ini pemimpin pada masa itu meminta kita membuat satu reform yang menyeluruh, dan reform inilah yang saya sendiri mengambil kerana semasa setelah saya resign daripada Ketua Pengarah SPRM pada 2016, saya mengajar di Vienna dan salah satu di universiti yang khusus untuk mengajar rasuah, itu International Anti-Corruption Academy yang mana ditubuh berasaskan kepada
beberapa negara di bawah United Nations, UNODC, yang mana menjadi peneraju di dalam pelaksanaan United Nations Convention Against Corruption. Di sana kita dapati bahawa sekiranya kita hendak memerangi rasuah, ianya tidak boleh secara isolation ataupun secara piecemeal. Ianya hendaklah secara reform, dan itu sebabnya apabila kerajaan baru minta saya untuk membentuk satu dasar pencegah rasuah, saya telah membawa satu dasar yang membuat reform kepada keseluruhan jentera kerajaan dan juga perkara-perkara penting yang harus diambil perhatian yang pada masa dahulu bukan terlepas pandang, tetapi pada masa itu tumpuan adalah berbeza. Dan pada 2018 ianya menjadi satu perkara yang penting. Sebagai contoh, dalam 2018 Pelan International, Pelan Anti Rasuah Nasional, seperti saya katakan tadi, akar-akar yang menyebabkan pelakuan rasuah dalam negara diadres ataupun diambil kira, dan inisiatif ataupun program yang diatur adalah benar-benar dapat memberi kesan apabila ianya kita pergi kepada the root cause of corruption yang sebenarnya, terutamanya dalam keadaan negara kita pada masa itu. Dan hari ini with the new government again, Perdana Menteri yang sedia ada, semasa sebelum saya berjumpa dengan beliau mengatakan bahawa usaha-usaha pelan anti rasuah itu adalah baik dan minta supaya ianya diteruskan. Jadi usahanya berusah. Dan mengenai Transparency International Index, indeks yang kita dapat pada 2019 adalah merupakan indeks yang terbaik di dalam sejarah negara sejak 20 tahun yang lepas. Itu pada tahun 1996 atau 97, tidak saya, kita mempunyai indeks yang tertinggi 5.32, dan pada 2019 kita juga mendapat 5.32, dan saya percaya sekiranya momentum reform ini diteruskan, kita akan dapat melonjakkan lagi tahap indeks kita. Baik, penjelasan yang menyeluruh tadi. Saya ingin Tan Sri jelaskan lebih lanjut, terutama bidang yang diberi keutamaan dalam National Anti-Corruption Plan ataupun rancangan anti korupsi negara ini, Tan Sri. Dia ada 6 bidang, tapi saya lebih suka untuk memberi bidang-bidang yang saya rasa cukup penting. Daripada 115 inisiatif ataupun program, lebih kurang 35 adalah berkaitan dengan reform ke atas politik. Kerana kita dapati bahawa ada politik, lepas tu law enforcement, procurement, kewangan dan termasuk public sector, ada 6 perkara. Tapi yang menjadi perhatian dan yang perkara yang paling penting ialah reform kepada politik. Dan reform pada politik ini alhamdulillah pada masa lepas nampakkan beberapa perubahan. Itu sebagai contohnya di mana Perdana Menteri pada mulanya tidak lagi akan memegang jawatan. Pada masa itu Perdana Menteri tidak dibenarkan ataupun ada satu macam ketentuan, kefahaman bahawa Perdana Menteri tidak akan pegang penjawatan ataupun portfolio Menteri Kewangan, kerana kedua-duanya Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri adalah satu jawatan yang cukup penting dan dia akan memberi kesan yang besar kalau dia dikuasai oleh satu orang. Ini adalah keputusan di kabinet pada masa itu, dan pada masa yang sama juga yang paling penting ialah usaha program pengisytiharan harta. Salah satu perkara sekiranya kita nak bahawa rakyat reform, rakyat berubah, seperti saya katakan di peringkat awal lagi, pemimpin-pemimpin negara mesti berubah, mesti telus. Dalam konteks ini, kerajaan bersetuju untuk membuat satu ketetapan bahawa semua ahli-ahli anggota pentadbiran dan juga termasuk ahli-ahli parlimen untuk mengisytiharkan harta mereka. Nah, pengisytiharan harta ini bukan mudah untuk mendapatkannya. Malah saya pernah cuba pada sebelum semasa saya jadi ketua pengarah BPR dahulu, saya minta supaya pengisytiharan harta ini menjadi polisi, tapi pada masa itu agak sukar kerana terdapat tentangan yang cukup hebat mengatakan bahawa ianya akan menimbulkan satu keadaan yang agak sukar bagi ahli-ahli parlimen untuk menjalankan tugas mereka, kerana apabila pendedahan ke atas harta mereka
dibuat secara publik dan mungkin akan menimbulkan risiko kepada keluarga mereka. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan juga pada beberapa tahun yang lepas sehingga hari ini tidak pernah berlaku satu keadaan seperti mana yang dipersif, yang ditakuti pada masa lepas berlaku dalam negara. Jadi peristirahatan harta adalah satu perkara yang cukup penting dalam reform. Pada masa yang sama, pada masa yang lepas juga kita bersetuju untuk melihat kepada kalau pada masa lepas dikatakan bahawa kita perlu menetapkan bahawa ahli-ahli parlimen terutamanya tidak boleh terlibat di dalam mempengerusikan GLC kerana daripada interaksi yang kita buat dengan pihak civil society dan juga banyak pihak engagement kita dapati bahawa memang mendapat kegusaran bahawa implikasi negatif sekiranya GSE ini dipengerusikan oleh ahli-ahli parlimen. Walau bagaimanapun, mula-mula ianya termasuk kepada badan berkanun dan sebagainya. Kerajaan yang lepas, PH, telah mendapati bahawa agak sukar untuk melaksanakan secara sepenuhnya. Dengan itu memberi satu qualification yang jelas bahawa boleh berlaku kelonggaran sekiranya, ini tak ke atas institusi badan-badan berkanun dan bukannya GSC yang di bawah MOF, sekiranya yang di-identify, dikenal pasti itu adalah orang yang benar-benar mempunyai qualification. Malah saya pernah sendiri nak berjumpa dengan Perdana Menteri untuk menyatakan bahawa satu pelantikan yang dibuat ke atas satu orang itu, beliau adalah Ketua Perhubungan Negeri kepada satu parti. Jadi saya nak berjumpa dengan Perdana Menteri. Sebelum saya jumpa Perdana Menteri, saya berjumpa dengan pegawai Perdana Menteri Tun Mahathir. Saya kata saya nak jumpa dengan Perdana Menteri Tun Mahathir untuk express my concern that sekiranya Ketua Perhubungan memegang satu syarikat ataupun satu agensi, institusi kerajaan yang penting. Dan sebelum saya masuk, saya dikatakan Tan Sri, ini adalah resume dia, tolong baca dahulu sebelum Tan Sri masuk, kerana kerajaan yang sedia ada menyatakan bahawa memang prinsip untuk tidak melantik ahli politik itu memang benar, tetapi pada masa yang sama sekira terdapat ahli-ahli politik yang qualified, even ada yang overqualified, tidaklah kita nak menafikan haknya sebagai orang yang mempunyai pengalaman dan juga profesionalisme yang ada itu tidak dapat diberi tempat di dalam kerajaan. Dan apabila saya lihat, saya dapati benar memang the person that yang dilantik itu memang very qualified. Memang orang yang cukup mempunyai pengalaman kerja, qualificationnya dan sebagainya. Dan saya pada masa itu saya memahami bahawa terdapat keadaan-keadaan di mana kita perlu memberi pengecualian, tapi pada masa itu kita berpegang bahawa pengecualian boleh dibuat, tetapi ianya mestilah berasaskan pada qualification yang ada kepada ahli-ahli politik tersebut. Jadi pelantikannya adalah pertama kerana qualificationnya, dan apabila dia coincidentally dia adalah ahli politik, maka kita tidaklah menjadikan dia satu halangan kepada mereka untuk memegang pos-pos yang dikatakan penting tersebut. Ada banyak lagi. Telah sentuh berkenaan dengan aspek politik itu tadi. Ada dua persoalan yang mungkin timbul. Yang pertamanya, adakah SPR ataupun GIAC mengambil kira berkenaan dengan tempoh seseorang itu memegang jawatan? Itu yang pertama. Adakah dia ada kaitan dengan kemungkinan berlaku korupsi atau tidak, atau tidak pernah dibincangkan? Yang keduanya, kita tahu sebelum ini ada pegawai-pegawai lantikan politik, misalnya seperti setiausaha politik, setiausaha sulit, mengeluarkan surat-surat sokongan kepada pihak-pihak tertentu untuk dianugerahkan projek, tender dan sebagainya. Ulasan Tan Sri. Dah diharamkan. Telah diharamkan. Tak boleh. Ahli-ahli ni mana-mana setiausaha politik dan tidak boleh secara individu mengarahkan mana-mana pegawai kerajaan, pegawai kanan kerajaan terutamanya untuk membuat keputusan
saya telah bentangkan isu surat sokongan ini, dan juga dua perkara saya bentang di jawatankuasa khas Kabinet mengenai rasuah yang dikongsikan oleh Tan Sri Mahyudin, Perdana Menteri sekarang. Iaitu pertama, menjelaskan fungsi dan peranan setiausaha politik. Setiausaha politik di bawah undang-undang sekarang hanya bertindak ke atas apa yang diarahkan oleh menteri berkaitan. Dan dia ada 3 klausa yang ada di dalam peraturan setiausaha politik. Pertama, dia mesti bertindak atas arahan menteri. Bermakna secara individu mereka tidak boleh mengarahkan mana-mana orang atau masuk campur mana-mana pentadbiran kerajaan. Ianya mestilah bertindak atas pengetahuan dan juga arahan menteri berkaitan. Kedua, ianya walaupun dia boleh bertindak atas mana-mana arahan Perdana Menteri, tetapi dia juga adalah mesti bertumpu kepada perkara-perkara yang bukan yang saya, seperingatan saya lah, ianya tidak boleh melampaui bidang kuasanya, yang termasuk ada 3 perkara di dalam hal tersebut. Tapi yang prinsip yang sebenarnya, dia tak boleh bertindak secara individu. Dia mestilah bertindak atas arahan menteri sahaja. Itu. Dan tidak boleh mencampur tangan hal-hal pentadbiran, di mana dia tak boleh mengeluarkan surat secara sendiri, in short. Malah ada satu kes saya bawa kepada Perdana Menteri yang lepas, itu Tun Mahathir. Iaitu ada satu keadaan, satu setiausaha politik mendapat surat dan mengemukakan pandangan dia terus kepada kementerian berkaitan, dan dengan ini just for information ya, mengatakan bahawa sila ambil tindakan. Tapi apabila menteri mendapat surat, menteri pula menulis kepada kementerian berkaitan, sila nasihat. Jadi menteri suruh nasihat, setiausaha politik suruh ambil tindakan. Jadi berdasarkan pada inilah saya membawa perkara ini dalam pengetahuan kerajaan, kata setiausaha politik tak boleh. Itu sebabnya akhirnya kita bersetuju untuk menetapkan bahawa satu garis panduan baru perlu dibuat, dan alhamdulillah pada prinsipnya kerajaan telah pun bersetuju dengan satu garis panduan, iaitu tugas dan fungsi setiausaha politik. Dan saya berharap dalam mesyuarat yang akan datang ianya akan dapat di-endorse dan diguna pakai seterusnya. Baik. Itu setiausaha politik. Dalam plan tindakan anti rasuah nasional tu Tan Sri, adakah tumpuan juga diberikan kepada memperkuat ataupun memperkasakan SPRM? Saya bertanya sedemikian sebab kita lihat pengalaman Tan Sri sendiri di SPRM, apabila timbul isu tertentu, perkhidmatan Tan Sri tidak disambung ataupun diberhentikan tengah jalan. Dan kita lihat bila berlaku perubahan kepimpinan negara, ada orang daripada di luar badan penguatkuasa ini dibawa masuk menjadi ketua pengarah SPRM. Dan sebelum itu kita juga ada, selepas Tan Sri diganti, juga orang daripada di luar SPRM dibawa daripada AG, itu tak apalah, daripada AG Chambers dibawa ke KP. Tapi di bawah selepas 2018 itu kita lihat ada orang daripada tidak pernah jadi penguatkuasa pun dibawa menjadi KP. Dan kita lihat apabila berukar kerajaan, dia pun berhenti dan orang lain dilantik. Jadi persoalan saya dan orang ramai juga berkali, kalau terbanding dengan agensi yang lain seperti immigration ke, polis ke, dia KP tu daripada dalam biasanya, dan dia ada, kita kata, punca kuasa yang jelas. Dilihat kepada apa berlaku pada pengalaman Tan Sri dan juga KP SPRM yang sebelum ni seperti di sepak terajah susu kreatif begitu, adakah ini menunjukkan yang KP SPRM ni berada dalam poket ahli politik tertentu sehingga dia tidak ada tuduhan yang mengatakan siasatan berpihak dan sebagainya, ada partisan sana. Jadi persoalannya, adakah dalam rancangan atau plan tindakan anti rasuah tadi Tan Sri ada usaha untuk memperkasakan SPRM itu Tan Sri, terutama dari segi
KP dia, pemegang jawatan dia, supaya dia tidak diperlakukan serendah berbanding dengan agensi penguatkuasa lain. Kita lihat tidak seperti itulah. Jadi agak rendah kedudukannya. Bagaimana komen Tasri? Memang ada di dalam plan anti rasuah yang ada, kita ambil kira masalah begini dan kita telah pun memberi proposal pada kerajaan untuk mengatasinya. Pertama, kita dapati bahawa ketua pengarah SPRM tarafnya adalah sama dengan ketua-ketua jabatan yang lain, padahal dia menjalankan kerja perkara-perkara yang cukup sensitif. Dan daripada sejarah pencegahan rasuah di seluruh dunia, di mana ketua pengarah diberhentikan apabila kerajaan baru ditubuhkan, ini agak normal dan abnormal kalau dibiarkan. Melainkan ianya termasuk di dalam perlembagaan di mana removalnya itu mestilah mengikut haluan dan tata cara bagaimana terikut dalam perlembagaan. Malah di US, Donald Trump pun buang dia punya FBI-nya bos semasa dia mengambil alih. Tapi kita nak mengatasi perkara tersebut, tu sebabnya kita minta kerajaan mencadangkan kepada kerajaan beberapa perkara untuk mengatasi perkara ni. Pertama ialah proses pemilihan tersebut. Proses pemilihan tersebut mestilah memilih orang yang benar-benar fit and proper. Orang yang betul-betul mempunyai bukan saja kemahiran pengetahuan tetapi integriti yang tinggi yang kita boleh mengharapkan dia mengambil tindakan without fear and favor dan juga secara independen. Dalam konteks ini, kerajaan yang lepas dan kerajaan sekarang masih lagi meneruskannya sekiranya tidak ada perubahan, iaitu pelantikan Ketua Pesuruhjaya hendaklah pergi melalui proses penapisan select committee di Parlimen. Jadi dalam konteks ini saya tak tahu perkembangan mutakhir tapi pada masa itu ditetapkan bahawa sekiranya ketua pengarah SPRM nak dilantik, ianya mestilah disemak dan ada satu proses yang tertentu yang diikuti. Dan contohnya untuk di segi undang-undang adalah kuasa Perdana Menteri untuk membawa nama bakal Ketua Pesuruhjaya itu kepada Yang di-Pertuan Agong, iaitu Perdana Menteri menasihati Agong untuk pelantikan mana-mana orang untuk menjadi Ketua Pengarah SPRM. Yang itu dalam undang-undang, memang ada dalam undang-undang mana-mana. Di seluruh dunia pun memang tidak ada dikatakan orang dalam mesti jadi Ketua Pengarah. Tetapi ianya proses yang paling penting ialah pelantikan Ketua Pengarah itu adalah selaras dengan artikel 36 United Nations Convention Against Corruption dan juga salah satu elemen ataupun prinsip yang terdapat dalam Jakarta Statement, iaitu lanjutan daripada perbincangan mengenai artikel 36 tersebut. Dalam konteks ini dicadangkan secara jelas bahawa satu komiti di Parlimen akan membincangkan credibility, integriti, keupayaan. Katakan kerajaan memberi 3 nama. Daripada 3 nama tersebut, semak akan dibuat oleh select committee di Parlimen dan mereka akan memukakan pandangan mereka kepada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri hanya berdasarkan pada 3 nama itu akan membawa kepada Yang Pertuan Agong. Itu satu proses. Satu proses lagi yang paling penting ialah di mana pelantikan dan juga dismissal ketua pengarah itu tidak boleh disamakan dengan ketua-ketua ataupun pegawai kerajaan yang lain. Ianya mestilah setaraf dengan pelantikan dan dismissal of judges ataupun hakim di dalam negara kita, di mana kalau sekiranya kita nak mengambil hak membuang seorang hakim, kita haruslah melalui proses pembentukan tribunal, iaitu tribunal yang bebas dan mengkaji sama ada tindak tanduk ketua pengarah itu telah melanggar etika, dan sekiranya ianya serius, maka tribunal ini mencadangkan kepada kerajaan untuk terminatekan ataupun memendekkan tugas. Dalam konteks ini, perubahan ini perlu berlaku. Sekiranya kita nak pastikan bahawa kesinambungan perkhidmatan Ketua Pesuruhjaya itu berterusan walaupun pertukaran kerajaan yang ada. Itulah perkara penting yang kita tengah buat. Dismissal Ketua Pengarah SPRM menerusi tribunal, adakah itu memerlukan kita meminda perlembagaan, tak sih?
yes, memeluk pindah kelembagaan. Memang prinsip tu ada di dalam pelan anti rasuah, tetapi masalahnya kerajaan tidak mempunyai two-third majority. Mereka merasakan bahawa dia menangguhkan sekejap tapi akan membuat sekiranya mendapat two-third majority, sokongan two-third majority di Parlimen. Baik, setakat inilah secara dengan situasi yang ada, kedudukan punca kuasanya itu, adakah Tan Sri rasa dia mempengaruhi sedikit sebanyak bidang tugas atau siapa nak disiasat dan sebagainya? Sebab kita tahu dalam media sosial yang ada sekarang ni, kita tak dapat nafikan benda-benda di-upload dan sebagainya yang melibatkan beberapa VVIP terkenal tetapi tidak disiasat. Adakah kedudukan atau status tadi ada kaitan dengan perkara ini atau perkara lain? Pada pengalaman saya, sekiranya mekanisme yang ada di dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah itu berjalan dengan lancar, tidak patut timbul isu yang selalu dikaitkan dengan selective investigation. Kerana perkara ini telah pun saya cuba atasinya semasa saya membuat reformasi ke atas struktur SPRM pada awal semasa pentadbiran saya pada tahun 2010-2009 semasa dengan Ketua Pengarah yang lepas, iaitu di dalam SPRM ada 5 termasuk ni, ada badan pemantau. SPRM adalah satu-satunya agensi kerajaan yang mempunyai badan pemantau yang cukup banyak. Sebagai contoh, kita mempunyai satu badan pemantau dari segi operasi. Dalam jawatankuasa ini, mereka dilantik daripada badan-badan bebas. Sebagai contohnya, semasa saya dulu, saya melantik bekas pada masa itu dia adalah Presiden Bar Council Malaysia. Badan-badan profesional, badan-badan accounting misalnya, yang mana mempunyai kemahiran yang tinggi dan juga pengetahuan yang tinggi mengenai bidang-bidang tertentu. Dalam jawatankuasa ini, satu terma rujukannya ialah untuk menyemak sama ada siasatan yang dibuat oleh SPRM itu telah menyeluruh atau tidak. Sekiranya mereka dapati bahawa SPRM mencadangkan satu kes itu ditutup dan dipersetujui oleh Jabatan Peguam Negara, tapi pada pandangan mereka tidak cukup dan harus diteruskan siasatan, mereka boleh memberi pandangan, minta supaya Jabatan Peguam Negara menyemak semula dan meneruskan siasatan berdasarkan pada cadangan-cadangan yang mereka berikan. Di sini adalah satu, kita panggil satu buffer, di mana sekiranya masyarakat mempunyai kegusaran ataupun tidak berapa yakin bahawa tindakan SPRM itu tidak profesional, mereka boleh merujuk kepada jawatankuasa ini. Dan jawatankuasa ini boleh mewakili rakyat, kerana jawatankuasa ini adalah mewakili rakyat Malaysia untuk memastikan SPRM menjalankan tugas yang betul. Yang keduanya, ada satu lagi jawatankuasa yang memantau semua, jawatankuasa ini juga memantau semua tindakan-tindakan yang diambil ke atas aduan-aduan yang diterima. Bermakna, sekiranya SPRM memutuskan tidak mahu menjalankan siasatan, SPRM mestilah memberi penjelasan kepada jawatankuasa ini. Dan sekiranya jawatankuasa ini mendapati bahawa aduan tersebut perlu disiasat, maka mereka akan menasihati SPRM untuk menjalankan siasatan. Dan selalunya semasa zaman saya, kita segala advice, nasihat yang diberikan oleh jawatankuasa ini adalah advice yang kita menganggapnya satu advice yang cukup penting, dan jika tidak ada sebab munasabah dan reasonable, kita mesti mengikuti nasihat tersebut. Kalau kita rasakan tidak perlu, kita kena kembali kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka kenapa kita tak boleh buat. Contohnya, kita mengatakan bahawa kes ini pernah disiasat dahulu dan butir-butir yang dibagi tidak ada perkara yang baru. Jadi kenapa kita harus menyiasat benda yang pernah kita siasat dan ditutup? Dan kita akan tunjukkan kepada mereka kes yang lama yang kita dah siasat. Tetapi bagi untuk mengatakan bahawa SPRM siasat orang tersebut dan tak siasat orang sini, saya tak berapa nampak perkara ini boleh berlaku sekiranya
mekanisme yang ada sekarang diteruskan. Dan saya percaya ianya diteruskan. Mungkin komunikasi dengan masyarakat tidak begitu intensif yang dapat menjelaskan. Dahulu jawatankuasa saya ni kita menggalakkan mereka pergi ke hadapan dan berinteraksi dengan masyarakat. Sekiranya ada isu yang berkaitan, mereka akan ke depan, mereka akan menyatakan bahawa mereka telah pun menyemak dan dapati bahawa tindakannya adalah tindakan yang wajar oleh tindakan SPRM. Di sini saya merasakan jawatankuasa yang mewakili rakyat ini haruslah mempunyai peranan yang lebih aktif, haruslah berinteraktif dengan rakyat dengan lebih kerap supaya rakyat tahu bahawa mereka benar-benar memantau kerja-kerja SPRM. Baik, saya nak beralih kepada isu di bawah kerajaan baru ni. Kita lihat banyak ahli-ahli politik yang Tasri sebut tadi, kalau dulu tidak dibenarkan memegang GLC, ya kita akui tidak salah sebab ada di negara tertentu pemimpin daripada GLC ni yang berjaya direkrut masuk ke dalam kerajaan dan seterusnya menjadi ahli politik. Dia satu platform yang baik untuk kita melatih kepimpinan. Tetapi dalam situasi negara kita ni, sebab sebelum ni pun kita dengar di mana pengurusi GLC ni ada lantik suami dia, lantik anak dia. Jadi timbul persoalan apa mekanisme kita untuk pastikan GLC atau GLIC ni tidak disalahgunakan. Ada juga isu di mana proksi mereka dilantik duduk bukan di dalam GLC tu tapi anak-anak syarikat ditubuhkan oleh GLC tu. Bagaimana ini boleh diatasi tadi? Dalam konteks ini, pertama saya berpegang balik kepada the person yang nak dilantik. Terdapat dalam sejarah negara kita pun ada GLC yang dipengusikan oleh ahli politik. Tetapi ahli politik itu kita panggil non-active politician. Mana kata mungkin dia dulu menjadi vice president of the party, ataupun timbalan Perdana Menteri, ataupun menteri dan sebagainya. Tetapi beliau dilantik setelah dia tidak berapa aktif lagi. Dia tidak dalam mainstream of the party. Dan banyak ada bekas menteri besar menjadi chairman of GLC and all that. And they perform very well. And kita lihat bahawa tidak ada masalah. Yang dikhawatiri ialah mereka yang masih lagi aktif, masih lagi mempunyai pengaruh yang kuat di dalam parti, memegang pos di dalam GLC. Ini yang dikhawatiri kerana mereka yang masih lagi aktif di dalam parti mungkin akan dipersif, akan dilihat akan menggunakan apa juga fasilitis yang ada di dalam syarikat tersebut untuk kepentingan dirinya. Itu adalah satu perkara yang kerisauan. Tapi yang paling penting seperti dikatakan tadi bahawa kita harus mencegah perkara ini daripada berlaku. Iaitu kalau dasar telah berubah kerana keadaan-keadaan tertentu, dibenarkan ahli-ahli politik untuk menjadi chairman. Saya pernah mencadangkan kepada kerajaan bahawa beberapa langkah tertentu harus diambil. Pertama, sebagai contohnya di dalam GLC ada 2 dan 3 jawatankuasa khas perlu ditubuhkan. Pertama, jawatankuasa nomination. Jawatankuasa nomination ini cukup penting kerana sebagai contoh untuk melantik CEO. Untuk melantik CEO mestilah melalui proses di mana jawatankuasa nomination ini membuat perakuan. Ianya bukanlah kuasa mutlak yang dibuat oleh chairman. Kerana agak mungkin menimbulkan konflik sekiranya chairman menentukan siapa akan menjadi CEO tanpa melalui proses nomination committee. Yang keduanya ada 2 komiti lagi yang cukup penting yang perlu ditubuhkan, iaitu jawatankuasa risiko dan juga jawatankuasa investment. Di sini jawatankuasa risiko setiap kali apa-apa projek, tindakan-tindakan yang dibuat, terutamanya pelaburan dan sebagainya, jawatankuasa risiko ini perlulah memberi pandangan jawatankuasa risiko ini dan pelantikan mereka dalam jawatankuasa risiko ini cukup penting. Kerana mereka, kalau kita lantik mereka yang betul-betul mempunyai pengalaman dan kemahiran di dalam melihat risiko yang akan dihadapi oleh syarikat dan sebagainya, mereka have to put it in writing. All the decision must be put in writing and
mestilah mengikut pada jawatankuasa teknikal yang ada dalam proses. Sekiranya perkara ini in place di dalam syarikat tersebut, waimah siapa pun masuk sebagai pengurusi, kawalan dalaman itu mantap untuk memastikan sukar untuk mereka menyalahgunakan kuasa mereka. Dan pada masa yang sama juga, I think beberapa tindakan-tindakan lain seperti pemantauan yang berterusan oleh agensi-agensi yang berkaitan perlu dibuat. Saya boleh katakan saya pernah mengenal pasti terdapat chairman yang bukan ahli politik yang memerlukan ditukar kerana terdapat isu integriti, tetapi pada masa itu mungkin tiada undang-undang yang menyatakan bahawa sekiranya Ketua Pesuruhjaya menyatakan reservationnya ke atas kedudukan satu orang pengurusi itu, hendaklah diambil tindakan sewajarnya. Tapi pada masa itu tindakan saya hanya berasaskan seolah-olah satu nasihat kepada kerajaan sahaja. Dalam konteks inilah mungkin kerajaan harus mengambil tindakan yang agak serius sekiranya terdapat maklum balas daripada agensi-agensi yang membuat pemantauan dan membuat penyeliaan kepada pengurusi dan juga mereka yang dikatakan political chairman tersebut. Baik, kita beralih pada satu sektor atau area yang cukup kritikal dengan korupsi ni, iaitu agensi muat kuasa, Tan Sri. Sepanjang penglibatan Tan Sri lah, selain daripada setiap jawatan agensi muat kuasa seperti custom, immigration, polis, diraja semua ni, ada jabatan integriti dia sendiri. Apa mekanisme lain yang Tan Sri rasa perlu pada masa ini memandangkan aktiviti rasuah ni tidak menampakkan trend yang akan menurun? Contohnya, misal kata kita ada diberitahu yang pegawai yang terlibat dengan meluluskan sesuatu, misal kata di jabatan pendaftaran ke, ataupun yang meluluskan barang-barang di pelabuhan, dia ditukar setiap 2 tahun atau setahun sekali. Tetapi kerani atau pegawai rendah yang berada di situ biasanya tidak ditukar. Betul ke pendapat tu? Kita sebenarnya ada dasar, memang dah ada daripada dulu lagi, 2010 lagi dah dipanggil job rotation, iaitu tiap-tiap jabatan mestilah mengenal pasti tugas-tugas, ada titi bidang-bidang yang mempunyai berisiko tinggi, dan mereka yang bertugas di tempat-tempat yang berisiko tinggi mestilah ada job rotation, iaitu setiap 3 tahun. Perkara tersebut memang dah ada polisi, dan saya sendiri pun ada pengalaman di mana memang betul terdapat ada pegawai kerajaan yang tak mau berpindah. Walaupun dia kata dapat naik pangkat pun tak apa, dia tak mau pindah. Kerana imbuhan yang dia dapat pada tempat yang dia kerja tu jauh lebih banyak daripada perubahan kenaikan pangkat dan sebagainya. Ini yang adalah indikator yang ketua unit integriti yang telah dilantik di jabatan kena memainkan peranan. Mereka kena melihat sekiranya terdapat pegawai yang suddenly tidak mau berpindah dengan menggunakan alasan berbagai-bagai alasan, tetapi tempat tersebut adalah berisiko tinggi, maka salah satu tugas pegawai yang berkaitan ataupun ketua unit integriti mestilah membuat dipanggil risk profiling ke atas pegawai tersebut. Itu risk profiling, makna kata kita lihat bahawa sejauh mana semak balik dia punya peristaran harta, tengok dia punya cara hidup, bagaimana cara hidup dia dan sebagainya. Dan dalam keadaan ini memang banyak negara telah pun membuat kaedah ini, dipanggil risk profiling ke atas orang yang bekerja ke tempat-tempat yang berisiko tinggi. Kat sini adalah bergantung kepada ketua-ketua unit integriti sejauh mana mereka mainkan peranan. Ketua unit integriti ini sebenarnya mempunyai mekanisme yang cukup bagus sekiranya ketua-ketua unit integriti ini memainkan peranan yang berkesan. Sekiranya mereka tidak melihat itu sebagai perkara yang penting, maka mereka tidak akan buat perkara tersebut. Ini
yang saya rasakan bahawa penyelarasan dan kemantapan peranan-peranan Ketua Unit Integriti ini harus dipertingkatkan lagi. Bukan kerana mereka, tetapi saya dapati kebanyakan keadaan didapati bahawa jumlah pegawai-pegawai yang menjaga integriti di dalam satu jabatan yang berisiko tinggi kadang-kadang pertama yang kurang dari segi pengalaman ataupun jumlah kekuatan tenaga mereka tidaklah setimpal dengan kerja yang ada. Yang tu kita kena buat dan menyemak semula tugas dan juga kemahiran mereka dalam menjalankan tugas. Baik, untuk kedua terakhir saya nak menyentuh berkenaan dengan amalan biasa berkenaan laporan audit yang dibentang ke Parlimen setiap tahun. Dan kita tahu dalam laporan audit negara tu ada pelbagai masalah biasanya. Yang melibatkan duit telah dibayar tapi projek tidak siap, tapi masyarakat tidak tahu apa kesudahannya tentang perkara-perkara yang dilaporkan itu. Misal kita ada kes berkenaan dengan pembinaan kapal, misal kata kapal perang, tapi duit telah dibayar, kapal tak siap, dan banyak lagi contoh seperti itu yang saban tahun dibangkitkan oleh Jabatan Audit. Apa tindakan kerajaan dalam situasi ini? Saya pernah berada di satu forum mengenai perkara begini dan saya jawab saya terang-terang bahawa dalam banyak keadaan melihatkan kebodohan tindakan oleh pihak tertentu. Jadi masalah dalam negara kita, kebodohan tu, stupidity is not criminal offence. Kadang-kadang dia sepatutnya apabila dia menjalankan tugas memastikan kepentingan awam, kepentingan kerajaan mesti didahulukan. Kalau mengadakan direct nego, mana kata direct nego tu mestilah harga yang terbaik yang dapat keuntungan kepada rakyat, kepada kerajaan. Tetapi malangnya dia mengambil tindakan yang berbeza, dia memberi keuntungan kepada syarikat. Dan dalam konteks ini, audit report memang sentiasa akan mengemukakan berbagai-bagai isu dan sebagainya. Tetapi kita kena pasti semasa kita membuat semakan kepada semasa buat engagement untuk menubuhkan membentuk National Anti-Corruption Plan, kita dapati bahawa kita mempunyai kekurangan satu undang-undang yang mana negara jiran kita di Thailand pun dah ada, di Indonesia pun dah ada, di Hong Kong pun dah ada, iaitu seperti mana saya katakan tadi, kita harus ambil tindakan undang-undang kepada mereka yang lalai kepada tugas dan tanggungjawab mereka. Pada hari ini lalai hanya sekadar tindakan tata tertib. Dan masa proses nak ambil tindakan tata tertib itu berbagai-bagai argumen diberi dan akhirnya tindakannya tidaklah setimpal. Dalam konteks ini saya telah pun mengadakan perbincangan dengan kerajaan dan pada prinsipnya memang pun dipersetujui untuk diwujudkan satu kesalahan dipanggil misconduct of public office. Mana misconduct of public office ini sebagai contohnya kalau kita lihat adik kepada Taksin yang menjadi Perdana Menteri seketika dahulu telah dituduh kerana kelalaian dan negligennya dalam urusan subsidi padi di Thailand. Dan ini yang harus ada, di mana kita harus mempunyai satu sistem deterrent yang cukup untuk memastikan ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan, mereka yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan berhati-hati apabila mereka membuat satu keputusan. Kalau tidak, itu yang jadi itu. Barang bayaran dibuat, barang tak sampai, projek tak siap, bayaran dibagi, harga berkali-kali ganda, mahal berbanding dengan market survey. Sedangkan dalam peraturan kerajaan, apabila kita nak buat satu perolehan, kita mesti cek bahawa apakah harga pasaran barang tersebut. Kalau tak buat harga barang semakan tu satu kesalahan, tetapi tata tertib. Sedangkan akibatnya katakan harga itu market price hanyalah lebih kurang dalam 100 juta. Tetapi tidak dibuatnya market survey, kerajaan beli dengan 300 juta. Mana kata 200 juta, kerajaan telah mengalami kerugian. Tapi apa tindakannya? Tindakannya hanya tata tertib sahaja. Sedangkan 200 juta itu besar. Kalau orang mengambil RM200 boleh dihukum, tetapi kehilangan 200 juta ini satu perkara yang cukup serius untuk diambil tindakan. Itu sebabnya
kesalahan misconduct of public office telah pun dimasukkan dan perbincangan dengan SPRM telah saya buat dan saya harap perkara tersebut dapat dibentangkan pada tahun ini juga undang-undang. Baik, untuk akhirnya Tan Sri, apa harapan ataupun rancangan terdekat Tan Sri untuk dalam usaha mempertingkatkan lagi governance dan keaktifan kerajaan ni Tan Sri? For me, I hope the people, rakyat menghayati bahawa mereka perlu mempunyai pemimpin-pemimpin yang bersih. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai keazaman untuk memerangi rasuah. Dan pengharapan saya, rakyat Malaysia mestilah memilih mereka yang benar-benar berintegriti menjadi pemimpin kita. Kerana that simple kelalaian kita untuk tidak memilih mereka yang berintegriti, kesannya ke atas anak cucu kita. Jadi seperti awal saya katakan tadi, pencorakan governance, integriti dalam negara kita. Dan ini adalah satu perkara yang telah pun dikaji berkali-kali dan dapati kebenarannya, itu leadership is so important dalam memastikan bahawa sama ada kita dapat mengurangkan masalah rasuah dan meningkatkan isu integriti dalam negara kita. Saya rasa satu perangai yang amat jelas dan komprehensif yang diberikan oleh Tan Sri, terutama dalam menjelaskan langkah-langkah kerajaan dalam usaha mempertingkatkan integriti. Sememangnya bagi ukuran sebagai sebuah negara dan masyarakat yang berjaya, mereka dapat mengurangkan soal rasuah ini, kerana kesan ditimbulkan oleh rasuah ini akan kita lihat daripada jurang pendapatan dan seterusnya, menyebabkan kesejahteraan tidak dapat dinikmati oleh banyak anggota masyarakat. Dalam konteks itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Tan Sri. InsyaAllah pada masa lain kita akan jemput lagi, sebab isu ini sangat luas dan sebenarnya dan sangat relevan untuk kita perkatakan dari semasa ke semasa. Kami doakan selamat maju jaya kepada Tan Sri. Dan selamat bersara kalau pun telah lewat sedikit. Dan kita ucapkan Tan Sri akan terus mainkan peranan penting dalam memberi input dan pandangan tentang usaha-usaha memperkasakan soal governance dan integriti di negara kita. Sekian Tan Sri, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.